Hai, Assalamualaikum semua untuk pelajar cikgu kelas ETE. Okey, pada kali ini cikgu nak ajar iaitu 3.2 kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, semua dah tahu kan pelengkap itu maksudnya bukan. Okey, dalam 3.2 ini cikgu akan bagi dua tips macam mana kamu nak jawab. Okey, tips yang pertama guna cara jumlah kebarangkalian dalam sampel ialah 1. Macam mana tu? Okey. Tips dia macam ni. Kita akan lukis sampel. Okay. Kita akan lukis kotak sampel. Okay. Dan jumlah kotak sampel. Okay. Jumlah kebarangkalian sampel. Okay. Kebarangkalian sampel ialah 1. Sampel apa maksud sampel? Semua kan? Jadi kebarangkalian sampel sama dengan 1. Sebab dulu kita pernah belajar nilai terbesar dalam kebarangkalian ialah 1. Jadi, kebarangkalian sampel ialah 1. Okey. Dalam sampel, kita akan ada peristiwa. Jadi, kotak ini cikgu akan bahagikan mengikut berapa peristiwa yang ada. Contohnya sekarang ada 3 peristiwa. Jadi, cikgu akan bagikan kepada peristiwa 1 ataupun apa-apa peristiwa lah. Okey. Lepas tu bagi peristiwa seterusnya, peristiwa 2, peristiwa 3. So, ini kebarangkalian peristiwa 1, kebarangkalian peristiwa yang kedua dan kebarangkalian peristiwa ketiga. Okey, tak apa. Nanti kita akan belajar dengan lebih jelas lagi. Okey, cara yang kedua ialah cara basic yang kamu belajar masa mula-mula kamu belajar kebarangkalian iaitu menggunakan formula kebarangkalian sesuatu peristiwa sama dengan bilangan peristiwa dengan bilangan unsur. Okey, kita tengok contoh yang pertama kita. Okey, contoh 3. Okey, bagi ruang sampel S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan peristiwa A ialah nombor perdana. Okey, jadi apakah nombor perdana dalam ini? 2, 3, 5 dan 7. Jadi kita dapati bahawa A ialah 2, 3, 5, 7 dan bilangan set A ialah 4. Ini bilangan dia 4. Okey, soalan A. Soalan A terlalulah senang. Okey, pelengkap. Pelengkap maksudnya bukan. Okey, bukan apa? Bukan set A. Maksudnya bukan A. Jadi sekarang dia nak suruh senaraikan. Jadi apakah simbol bagi bukan A? Ialah A prime. Okey. A bukan A Okey. Jadi apakah unsur-unsur dia? Okey. Unsur A ialah 2, 3, 4, 5. Ni 2, 3, 4, 5. 7 unsur A. Jadi bukan A ialah 1, 4 dan 6. Jadi jawapan dia ialah 1, 4 dan 6. Okey, ini jawapan untuk soalan A. Okey, soalan B ialah okey. Cari kebarangkalian pelengkap bagi set A. Cari kebarangkalian. Kebarangkalian ialah P. Pelengkap set A maksudnya bukan A. Okey, bila bukan A kita tulis macam mana? A prime. Okey. Jadi yang ini yang kita nak cari. Okey, cikgu nak tanya sekarang. Kamu ada tak nilai bilangan sampel? Bilangan sampel. Okey, ada tak bilangan sampel? Tengok sampel kamu. Tahu tak berapa bilangan dia? Tahu. Iaitu sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita keluarkan dulu apa yang kita tahu. NS bilangan sampel ialah 7. Okey, sebab dia nak kebarangkalian bukan A, kamu tahu tak berapa bilangan bukan A kamu? Kamu tahu ke tak bilangan bukan A? Kamu tak tahu. Okey, ini dia. Ada berapa kat sini? Ada 3 unsur. 1, 2, 3. Maksudnya ada 3 bilangan bukan A. Jadi ada 3. Jadi kalau berdasarkan maklumat yang kamu tahu ini, kamu nak guna tips yang mana? Tips yang 1 ke ataupun kamu nak guna tips yang kedua? Okey, kalau tengok ada tips yang kedua. So, tips yang pertama kita tak akan guna, kita akan guna tips yang kedua. Okey. Disebabkan dekat bahagian sini A prime, maka dekat sini kita akan tukar A prime lah.
Ini kan A prime. Jadi kita kena tukar dekat sini A prime. Okey. Jadi kita keluarkan formula dia. Bilangan A prime per dengan bilangan sampel. Okey, bilangan A prime kita berapa? 3. Bilangan sampel kita berapa? 7. Okey, jadi itulah kebarangkalian pelengkap bagi set A. Kebarangkalian bukan A. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok pada contoh keempat. Okey, contoh keempat. Kebarangkalian Atan lulus ujian memandu ialah 4/11. Carikan kebarangkalian Atan gagal ujian memandu. Okey, kita keluarkan apa yang diberi, iaitu kebarangkalian P. Okey, lulus, peristiwa dia lulus sama dengan 4/11. Okey, yang dia nak sekarang ialah kebarangkalian Atan. Kebarangkalian Atan gagal, peristiwa dia gagal. Okey, yang ini yang dia nak. Okey, berdasarkan yang kamu cari ini, yang kamu keluarkan ini, okey, kamu ada tak nampak bilangan? Bilangan sampel ke, bilangan apa lagi? Bilangan peristiwa ke? Tak ada. Yang diberi hanyalah kebarangkalian. Jadi, kita akan gunakan yang dua ni kita tak guna. Kita akan guna tips yang pertama. Jadi macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, kamu kena lukis dahulu kotak sampel. Okay. Apa maksud sampel? Sampel ialah jumlah keseluruhan. Okey, berapakah kebarangkalian? Bukan bilangan kebarangkalian. P, kebarangkalian sampel. Ni, dia dah kata jumlah kebarangkalian sampel ialah 1. Okey, dalam sampel ini kita ada berapa peristiwa? Okey, kita ada 2 peristiwa iaitu lulus ataupun gagal. Dia ada kemungkinan dia akan lulus atau kemungkinan dia akan gagal. Jadi sampel ini cikgu akan bahagi kepada 2. Dia 2 ni tak semestinya sama besar. Tak apa, lukis dia. Dia peristiwa pertama lulus, peristiwa kedua kita ialah gagal. Okey. Jadi kat sini dia bagi kebarangkalian lulus. Jadi kita tulis P lulus sama dengan 4/11. Okey, dan yang dia nak cari ialah P gagal, kebarangkalian gagal. Okey. Macam mana lulus sekarang ni kita tak nak lah. Yang kita nak hanyalah gagal. Jadi kalau tak nak kita akan tak nak ataupun tak mahu ni kita akan tolak dia. Okey, macam mana nak tolak? Tolak ini. Yang keseluruhan dia adalah 1. 1 akan tolak dengan 4/11. Okey, jadi P gagal sama dengan 1 tolak 4/11. Jadi kita akan dapat 7/11. Jadi kebarangkalian gagal ialah 7/11. Okey, kita tengok contoh seterusnya untuk mudahkan kamu faham lagi. Okey, kita tengok. Tina boleh menaiki bas, teksi atau transit aliran ringan. Ni kereta api ke sekolah. Kebarangkalian Tina memilih bas ialah 0.6, manakala kebarangkalian Tina memilih teksi ialah 0.3. Okey, kamu pause dahulu. Kamu hentikan dulu video ini. Kamu keluarkan dulu maklumat. Lepas tu nanti sambung balik. Okey, balik. Okey. Okey, apakah maklumat yang bagi? Kebarangkalian. Kebarangkalian kita tulis apa? P. Okey, peristiwa sekarang ialah bas. Kebarangkalian ialah 0.6. Okey. Kebarangkalian P. Tina memilih teksi. Peristiwa dia teksi. Berapa? 0.3. Okey. Ada tak lagi peristiwa yang lain? Dia ada 3 peristiwa kat sini. Iaitu ada lagi satu peristiwa transit aliran ringan. Cikgu malas nak tulis. Cikgu tulis transit T-A-R. Okey, boleh? T-A-R. Okey, berapakah TER? Kamu tahu ke? Tak tahu. Jadi,
tinggalkan sebagai persoalan kita. Okey, soalan dia ialah hitung kebarangkalian memilih untuk menaiki transit aliran ringan. Maksudnya sekarang dia nak cari TER. Okey, sekarang kita tengok pada soalan, ada tak dia nyatakan bilangan teksi ke, bilangan bas ke, bilangan TER ke, bilangan sampel ke, ada ke? Tak ada. Jadi kita tak akan guna. Kita tak akan guna tips yang kedua. Tak akan guna. Jadi kita potong dulu. Kita akan guna tips yang pertama. Okey, macam mana nak guna tips yang pertama? Kita akan lukis dahulu kotak sampel kita. Okey, ini kotak sampel Okey, dalam sampel itu, okey, jumlah sampel kita tahu, jumlah kebarangkalian P sampel sama dengan 1 Ingat kebarangkalian sampel S1. Bukannya bilangan sampel, kebarangkalian. Okey. Dalam sampel ini kita ada tiga peristiwa. So kita akan bahagikan pada 3. Okey, jadi kita tahu kebarangkalian peristiwa pertama kita ialah bas. Kita tahu 0.6. Okey, yang kedua kebarangkalian teksi. Peristiwa teksi ialah 0.3 dan yang ketiga ialah kebarangkalian TER. Kita tak tahu. Okey, jadi soalan sekarang dia nak apa? Dia nak transit aliran ringan. Jadi dia nak yang ini. Yang ini dia tak nak, tak mahu. Jadi kalau tak mahu, kita kena buat apa? Tak mahu, kita kena tolak dia. Okey. Okey, macam mana nak tolak? Okey, jumlah semua sekali berapa? Ialah 1. Jadi 1 kita akan tolak dengan nilai yang kita tidak mahu. Jadi PTER yang kita mahu ini sama dengan 1 tolak 0.6 tolak 0.3, kamu akan dapat 0.1. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan B pula. Okey, cikgu akan gunakan rajah yang sama juga. Okey, sebab cikgu malas nak lukis banyak kali. Kamu pun sama, kamu boleh guna rajah yang sama juga. Okey, sebab nilai dia masih lagi sama kan? Okey, sekarang dia kata memilih tidak memilih untuk menaiki teksi. Maksudnya bukan teksi. Jadi kebarangkalian bukan teksi. Okey, bukan teksi. Maksudnya teksi dia tak nak. Yang dia nak sama ada bas dan TER. Okey. Okey, jadi cara dia kalau kita tak nak adik, kita buat apa? Kita kena tolak. Kita tak mahu, kita tolak. Jadi 1 tolak yang kita tak mahu ialah 0.3. Jadi kita akan dapat 0.7. Okey, boleh. Ataupun ada lagi satu cara. Cara kedua ni pun mudah juga. Okey, kita dah tahu tadi TER kita. Kita dah tahu kan? 0.1 kan? Okey, jadi kita pun boleh tulis P bukan teksi sama dengan, okey, yang kita mahu adalah bas dan juga TER. Boleh juga buat macam ni. 0.6 tambah dengan 0.1 maka dapat 0.7. Jawapannya masih lagi sama, cuma cara dia berbeza. Boleh pilih mana-mana cara yang kamu suka. Okey, itu saja pada cikgu daripada cikgu. Untuk kali ini, cikgu harap video ini dapat membantu kamu. Okay, stay safe everyone. Okay, good luck. Thank you.